Salam perpaduan, salam sejahtera kepada murid tingkatan 5. Hari ini kita akan belajar tentang Perjanjian Julai 1963 dan peristiwa peristiharan Malaysia. Kamu kena ingat, Persekutuan Tanah Melayu BTM ini, saya tulis short form, sudah merdeka, iaitu 31 Ogos 1957. Kamu kena ingat yang ini, di mana Persekutuan Tanah Melayu ini sudah merdeka. Mereka melaungkan kemerdekaannya di Stadium Merdeka. Stadium Merdeka ini di mana? Stadium Merdeka ini di Kuala Lumpur. Stadium Merdeka. Siapa yang mengetuai yang ini, yang meraungkan kemerdekaan ini? Yang di-Pertuan Agong pertama Malaysia, diiringi oleh Perdana Menteri pertama Tunku Adu Rahman Auputra Ras, di KL, Kuala Lumpur. So apabila BTM sudah merdeka, macam Kamalia cakap tadi, tak cukup jalur, maka mereka ada satu plan baru di mana dinamakan Malaysia. So apabila black and white sudah on the way, so mereka kena buat perjanjian dulu. Perjanjian dengan siapa? Kita tengok hari ini. So pengenalan, So pada Julai 1963 ini, perjanjian ini, perjanjian Malaysia atau Malaysia Agreement, di mana Cikgu Chiu sudah post dalam Telegram anda, iaitu poster. Bukan AK67, ni MA, Malaysia Agreement 63. Ialah sebuah dokumen black and white yang ditandatangani oleh Kerajaan British, Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah dan Singapura. Brunei tidak berminat. So ada berapa negara? Kenapa Kerajaan British ada ni? Okey, Kerajaan British ni dia macam pemudah cara lah, macam pemudah cara. Okey, pemudah cara untuk pastikan Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah dan Singapura, one BTM, one Sabah, one Sarawak, and one lagi ialah Singapura. Jadi 1 campur 1 campur 1 campur 1 jadi 4. 4 ini dikenali sebagai Malaysia. So kamu kena ingat yang ini pada mula-mula, nak draft ni black and white ni, so dapat satu mata, satu star untuk Kamalia, satu bintang, dan Daniel pun satu bintang sebab komen. Okey, so kamu kena ingat hari Malaysia bila? Hari Malaysia bila? Okey, type dalam ruangan komen. Hari Malaysia bila, guys? Hari Malaysia bila? Tulis dalam ruangan. Okey, Kamalia tulis 1963. Kawan Tini tulis 16 September. Okey, good. 1963. Darwin Kumar pun sama. Muhen, short form 169. Very good. Izzat 16. Good. Kamalia Malaysia 1 star. Awinis 16 September. Okey, good. Okey, good. You dah tahu. Very good. 16 September. Kamu ingat ni? Yang ini ialah Malaysia sudah berjaya. Sebelum ini kamu kena ingat Julai ni dia ada satu plan, satu plan yang dinamakan Malaysia Agreement. Malaysia Agreement Julai. Kita hari Malaysia September. Tapi Julai Malaysia Agreement. Empat negara lah, iaitu Persekutuan, Sabah, Sarawak dan Singapura. Kita tengok apa lagi. So kandungan ini, what is kandungan? Perkara lah, perkara yang ada dalam perjanjian, perkara dalam perjanjian. Apa dia perjanjian dia? Perjanjian dia apa dia? Perjanjian dia siapa yang buat? Siapa yang buat? Perjanjian dia ialah JAK. Siapa ingat lagi JAK itu apa? Siapa ingat lagi? Jawatan kuasa antara
Antara jawatan kuasa antara negeri. So prinsip utama perjanjian ini mengiktiraf hak yang sama semua negeri dalam Malaysia. So tak ada bias, tak ada pilih kasih. So semuanya tak ada pilih kasih. Kamalia tak ada pilih kasih. Sebab kita satu negara yang dikenali sebagai Malaysia, iaitu ada 4 negara. So inilah prinsip utama perjanjian Julai 1963, mengiktiraf hak yang sama semua. Malaysia sehati sejiwa. Good. Alright. So kita akan jawatan kuasa antara kerajaan. Okay, thank you Fatin Najwa untuk pembetulan jawatan kuasa antara kerajaan. Okay, good. Thank you. JAK. So, inti parti. Inti parti, apa maksud inti parti? Inti parti ialah perkara. Inti parti ialah perkara yang ada dalam perjanjian Malaysia. So, Fatin Najwa dah dapat 5 star. Habis bergaduh. Jangan bergaduh mesra untuk jaga kita. So perkara perjanjian Malaysia ini, antara inti perjanjian Malaysia ini termasuklah apa? Termasuklah cikgu Haikal nak masuk. Sekejap So baik, kita sambung semua balik. Apa yang perkara ada dalam perjanjian Malaysia? So perjanjian Malaysia ini, siapa yang ada dalam ini? Satu, Singapura. Singapura yang baru masuk. Kita ada Malaysia Agreement di mana Singapura, Sabah, campur apa lagi? Campur Sarawak, satu negara lagi, iaitu negara yang macam Kamalia cakap tadi, jalur tak cukup iaitu Persekutuan Tanah Melayu. Yang ini dikenali sebagai Malaysia Agreement untuk bentuk sebuah negara yang dipanggil Malaysia pada mulanya. So yang ini apa yang perkara yang ada dalam perjanjian tersebut? So 4 negara kena ingat 4 negara pada mula-mulanya. Okey, so kita tengok inti parti perkara yang ada dalam perjanjian. Iaitu yang pertama, mereka cadangkan Malaysia Day pada 31 Ogos 1963. Cikgu, ya ke cikgu? Pada mulanya. Sebenarnya Malaysia Day kita jatuh kepada 16 September, betul. Tetapi pada mula-mulanya mereka cadang untuk tarikh inilah Hari Malaysia. Okay, ingat ni. Baru tahu. Very good. Lepas tu Sabah, Sarawak dan Singapura menjadi ahli of course jadi ahli dalam Persekutuan Malaysia. What is persekutuan? Okay, you should know this. Persekutuan is like something gabungan negeri. So ada berapa gabungan negeri? Tulis dalam ruangan komen anda. Untuk Malaysia Agreement. Lajunya. Kahwin ini, Kamalia, Fatin. Laju. Okey, ada berapa negeri yang gabung dalam Malaysia Agreement? Dalam ruangan komen anda. Ada berapa negeri yang gabung jadi Malaysia Agreement? Nanti kamu tulis dalam ruangan komen. Okey, so kita sambung lagi. So jawapan dia ialah 4. 4, iaitu Persekutuan Sabah, Sarawak dan Singapura. So yes. Okay, Fisharini, raise hand. Okay, anything Fisharini? Tak ada kita sambung lagi. Kalau ada kamu tu put your hands out. Fisharini tak apa, mungkin tersalah tekan. Okay. Kerajaan British akan mengisytiharkan kedaulatan. What is kedaulatan? Kedaulatan is kemerdekaan. Senang cerita. Kemerdekaan di mana kita tengok
raja sebagai ketua negeri, pemimpin masyarakat kita itu diketuai oleh raja, ada kuasa untuk menjaga negara kita tanpa kuasa asing, so orang tempatan dan memastikan kedaulatan kita terjamin. So British mengiktiraf, British kata okey, kalau you all gabung dah, kemerdekaan kedaulatan anda terjamin. 4 buah negara tersebut. Dulu panggil negara, sekarang panggil negeri Sarawak, negeri Sabah dan negara Singapura. Alright. So nombor 4, apa yang special Sarawak dapat apabila join Sabah Sarawak ni? Dia ada kabinet negeri. Kabinet is like what? Kabinet is menteri-menteri. Ada menteri-menteri. Ada menteri benih. Ada satu jawatan kuasa menteri. Itu menteri-menteri yang khas untuk Sabah dan Sarawak saja. Khas untuk Sabah dan Sarawak saja. Dan memperuntukkan ni, memberikan tempoh masa peralihan, contohnya dalam bidang pentadbiran awam, pendidikan. Ini hak keistimewaan yang Sarawak dan Sabah ada. You should know that Sabah Sarawak in Joint Malaysia Plan ini, dia ada kelebihan. Ada 2 kelebihan. Yang pertama, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Betul. And then bahasa Inggeris juga dikenali sebagai bahasa rasmi di Sarawak dan Sabah. Itu number 1. Number 2 is pasport. Dalam aspek immigration, Sabah Sarawak dia ada kuasa menentukan pasport. Contoh, kita ambil Cikgu Chiu di Negeri Sembilan. Cikgu Chiu nak pergi ke Sabah, nak pergi jumpa Cikgu John di Sabah. Kalau kerajaan Sabah itu dia mengeluarkan satu arahan, kata orang Semenanjung nak pergi ke Sabah kena pasport, maka Cikgu Chiu kena pergi Wisma Persekutuan untuk beli pasport dulu sebelum pergi Sabah. Tetapi syukur kepada Tuhan, Sabah Sarawak sekarang dia tak mengenakan syarat pasport, terutamanya kepada Semenanjung Malaysia. Semenanjung Malaysia nak pergi Sabah Sarawak tak perlu pasport. Itulah kelebihan Sabah dan Sarawak dalam bidang pendidikan, dalam bidang immigration. So, kerusi parlimen. Kerusi parlimen, of course, Singapura kena ada 15 kerusi, Sarawak kena ada 24 kerusi, Sabah ada 16 kerusi. Ini mandatory, kena ada kalau mereka join Malaysia. Ini parlimen, parlimen. Dalam parlimen ni ada apa? Confirm ada orang lah, wakil rakyat. Apa maksud wakil rakyat? Wakil rakyat is pemimpin, pemimpin rakyat. So Singapura, Sabah, Sarawak ini sudah tetapkan 15 kerusi kena ada dalam parlimen. Kerusi, bukan kerusi kelas tu, kerusi di parlimen. 24 untuk Sarawak, Sabah 16. And then kita kena tahu penduduk Bumiputera di Sarawak, Sabah mendapatkan peristirafan yang sama seperti orang Melayu dalam perlembagaan persekutuan. So orang Melayu dan orang Bumiputera ni sama level di dalam perlembagaan. And then kita tengok di sini Sabah, kita akan pergi tengok Sabah sekejap. Sabah, Borneo, tinggi-tinggi Kota Kinabalu. Naik bukit Gunung Kinabalu, Cikgu Chiu tak pernah naik lagi. Masuk kerusi di sini apa? Masuk kerusi di sini kerusi tempat untuk wakil rakyat mencadangkan langkah untuk membantu rakyat mereka. Kerusi bermaksud
tempat lah slot in parliament. Kalau sekarang parlimen sekarang Cikgu Chiu cakap sekarang ada 222 kerusi di parlimen. Total lah Malaysia sekarang. So kalau kita ambil contoh sekarang ada Singapura, ada Sabah, ada Sarawak, mereka kena ada kerusi slot untuk mereka luahkan masalah masalah rakyat untuk mendapatkan bantuan daripada kerajaan persekutuan. Okey. Sekejap saya hide on sekejap. Tak pernah tengok parlimen lah tu. Aduhlah. Okey boleh Good. Slot kerusi ialah slot untuk di tempat parlimen. Okey, kita tengok Sabah So Sabah bersetuju mengiktiraf mengangkat mengiktiraf ialah mengangkat senang angkat iktiraf. What is iktiraf? Angkat you macam angkat sesuatu perkara mengangkat bahasa Melayu ini sebagai bahasa kebangsaan sebagai balasannya sebagai kalau saya angkat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, saya kena menggunakan bahasa Inggeris juga selama 10 tahun selepas 1963. So dalam mengangkat bahasa Melayu kita kena tahu Sabah ini dia minta bahasa Inggeris juga diutamakan. Okey. So pada tahun 1970 ini Datuk Mustafa, Datuk Hairun, pemimpin ini pemimpin Sabah. Pemimpin Sabah dia nak cerita apa ni? Pemimpin Sabah ni dia menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pendidikan. So setiap sekolah kena guna bahasa Melayu sebagaimana mengikut dasar pendidikan kebangsaan. Okey? So secara rasminya Sabah itu menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris juga digunakan pada masa yang sama. Kita tengok lagi pada tahun 1971 Dewan Undangan Sabah. What is Dewan Undangan? Dewan Undangan ialah satu tempat, minta maaf cikgu lukis macam rumah satu tempat macam bangunan yang menceritakan atau melakukan yang berkaitan dengan apa? Menceritakan berkaitan dengan undang-undang yang dinamakan Dewan Undangan Sabah. Menceritakan undang-undang, buat undang-undang yang kita sudah belajar hari itu. So Dewan Undangan ini meluluskan menjadi bahasa Melayu sebagai bahasa dalam urusan rasmi negeri Sabah. So sebelum ini Sabah ini dia guna bahasa Inggeris, tetapi dah join dalam agreement Malaysia Agreement ini, Dewan Undangan Sabah ini meluluskan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Okey. Kita tengok pula dari pandangan misi pertumbuhan bangsa-bangsa bersatu. Misi dia, objektif objektif. Cikgu, what is pertumbuhan bangsa-bangsa bersatu, cikgu? Okey, pertumbuhan bangsa-bangsa bersatu ini dia ialah sebuah perbadanan atau sebuah tim yang menjaga apa? Menjaga keamanan dunia. Menjaga keamanan dunia. Di mana kita kena tahu pertumbuhan bangsa-bangsa bersatu ini tugas dia tak suka perang, elakkan perang dunia ketiga elakkan perang dunia ketiga. Apa objektif dia dalam Malaysia Plan ini? Jom kita tengok. Kamu kena ingat, Cikgu Chiu dah cakap PBB ialah jaga keamanan dunia jaga keamanan. Kena ingat jaga keamanan. Okey sekejap, cikgu rubber sekejap Cikgu guna mouse ni So cikgu guna pen balik.
aman menjaga keamanan jaga keamanan. So you kena tahu ada negara yang jealous tentang Malaysia. Malaysia plan. Siapa? Indonesia. Dia jealous. Dia kata dia jealous sangat. Membuat bantahan rasmi pembentukan Malaysia. So Indonesia tak puas hati dengan Malaysia. Dia report kepada PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Dia bantah, dia tak suka. So oleh itu U-Tan Setiausaha Agong PBB, orang paling kanan, orang kanan PBB mengumumkan penubuhan sebuah jawatan kuasa, iaitu United Nations Malaysia Mission. United Nations Malaysia Mission UNMM pada tahun bila? 1963 Ogos Ogos bulan 8 untuk menilai dan membuat laporan. So nak tulis report berkaitan dengan kenapa Indonesia tak suka Malaysia. Indonesia ni negara jiran. Kenapa tak suka Malaysia plan? Yang ni kita akan tengok pada subtopik yang seterusnya ni. Kenapa kenapa Indonesia tak suka Malaysia? Why? Kenapa? Kita akan tengok nanti. So mereka buat report sebab report ni lah yang akan melambatkan Hari Malaysia kita. Kemudian kita tengok Lawrence Michael Moore iaitu Michael Moore Lawrence Michael Moore, Duta Amerika. What is Duta? Wakil. Duta is wakil. Wakil Amerika Syarikat di PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, mengetuai rombongan buat rawatan. Bagi tinjau betul tak Sabah Sarawak ni betul-betul nak masuk Malaysia. Kemudian pembentukan Malaysia sepatutnya diisytiharkan pada 31 Ogos ini. Delay lagi. Delay. Sebab apa delay? Sebab apa takut? Sebab Setiausaha Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ni kena buat report. Report baru siap. Bila report laporan siap ni? Iaitu pada 14 September 1963. Report baru siap selepas Ogos. So ditangguhkan hari Malaysia ni. So pemimpin tempat tamu dah frust. Sebab Indonesia bantah pembentukan Malaysia. Indonesia tak setuju. Pada 14 September 1963 pula, misi ini menerbitkan laporan penduduk Sabah dan Sarawak menerima pembentukan Malaysia. So, kamu kena ingat Sabah dan Sarawak ni memang sangat suka Malaysia. Mereka dah nak join Malaysia. Love Malaysia. Sabah Sarawak ni love Malaysia. Tetapi ada seorang tak suka, iaitu Indonesia bantah. So dengan laporan ini, misi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ini, dia bagi cek betul tak Sabah Sarawak ni. So report dia keluar, yes, mereka love to join Malaysia. Kemudian peristiwa perisytiharan Malaysia. What is perisytiharan? Peristiwa ialah cerita lah. Cerita perisytiharan Malaysia. What is perisytiharan? Perisytiharan ialah something like menjayakan Malaysia. Perisytiharaan. So Malaysia diisytihar pada yang macam kawan-kawan kamu sudah komen iktiraf. Yes, betul Kamalia iktiraf, kahwin tinggi. Okey lah, patutlah Hari Malaysia 16 September. Yes. So 16 September ini sudah diisytiharkan pada masa yang sama.
kamu kena ingat ada istiadat ini, adat istiadat peristiharan diadakan serentak. Serentak is at the same time. At the same time and moment. At the same moment. In Kuala Lumpur, Sarawak dan Sabah. Cikgu, Singapura mana Singapura? Yes, Singapura gabung dengan Kuala Lumpur. So ada 4 negara ini secara sahnya sudah merdeka. Kena ingat sudah merdeka. So di Kuala Lumpur, siapa yang mengisytiharkan? Yang di-Pertuan Agong membacakan peristiharaan Malaysia di Stadium Merdeka dan disaksikan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Arash. Tunku Abdul Rahman Putra Arash ialah Perdana Menteri pertama Malaysia. Yes, Agong. Nombor 2, ini di Kuala Lumpur. Yang kedua di Sarawak. Kita kena tahu same at the same time di Kuala Lumpur, di Sarawak at the same time. Iaitu Datuk Abang Haji Openg Abang Sapi. Yang ni kamu have a look saja. Jangan pening-pening. Iaitu yang di-Pertua Negeri Sarawak. Okey, saya nak tanya anda di sana. Kenapa di Sarawak mereka ada yang di-Pertua Negeri Sarawak? Kenapa? Kenapa yang di-Pertua Negeri Sarawak? Kenapa tak panggil raja ke, tak panggil sultan ke, kenapa? Kenapa di Sarawak mereka panggil yang di-Pertua Negeri Sarawak? Kenapa tak panggil raja, tak panggil sultan? Kenapa? So jawapannya di negeri Sarawak tak ada raja, tak ada raja. So memang negeri Sarawak, Sabah tak ada raja. Mereka panggil yang di-Pertua Negeri Sarawak, kena ingat. Peristiharaan Malaysia dibaca oleh Ki Johari, Wakil Kerajaan Persekutuan di Kuching. Turut hadir anggota Kabinet Negeri. Kabinet ni menteri-menteri negeri lah. So kamu kena ingat di Sarawak, yang di-Pertua Negeri Sarawak orang pemimpin utama pemimpin utama iaitu yang di-Pertua Negeri Sarawak mengangkat sumpah, kata yes, saya berjanji akan menyertai Malaysia dan akan mengikuti perlembagaan Malaysia. Macam tu. Itu di Sarawak. Di Sabah pula. Di Sabah pula, of course Cikgu Chiu kata Sabah tak ada raja, tak ada sultan. Sultan raja ni orang yang sama. So siapa yang mengangkat sumpah? Yang di-Pertuan Negeri Sabah yang pertama. Pemimpin utama lah. Pemimpin utama. Yang di-Pertuan Negeri Sabah. Tun Abdul Razak Hussein mewakili Kerajaan Persekutuan. So Tun Abdul Razak ni ialah Perdana Menteri kedua Malaysia. Dia bagi ke Sabah wakil Kerajaan Persekutuan. Kesimpulannya, pembentukan Malaysia dilakukan cara teratur. Kita nak buat satu misi, kita kena ada perancangan. Kenapa pembentukan Malaysia ini berjaya? Sebab cara yang teratur, yang melibatkan semua pihak. Yang melibatkan semua pihak ni bermaksud kerjasama lah. Kerjasama. Semua kerjasama. And then kita tengok, bukan saja pemimpin, penduduk yang terlibat. Penduduk yang terlibat diberi peluang untuk menyuarakan pandangan. Untuk menyuarakan pandangan untuk menjaga kepentingan bersama. Contohnya, Suruhan Kobot. Suruhan Jaya Kobot. Untuk Sabah dan Sarawak. Dan Cikgu Chiu nak tanya lagi. Banyak soalan Cikgu Chiu nak tanya.
Suruhanjaya Koboi ini melibatkan Sabah dan Sarawak dalam pembentukan Malaysia. Cikgu Chiu nak tanya, kalau di Persekutuan Tanah Melayu ini dipanggil apa? Suruhanjaya apa? Mungkin kamu ingat, mungkin kamu tak ingat. Tak apa. Cikgu Chiu tak nak seksa kamu. Persekutuan Tanah Melayu dipanggil untuk nak berjayakan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu ini dipanggil Suruhanjaya Reid. Reid. Ingat lagi tak? Suruhanjaya Reid. Iaitu diketuai oleh Lord Reid. Okey. So ini latihan. Seperti biasalah buku kerja siapkan 69, 70, 71. Okey, yang ini Cikgu Chiu tak nak bagi slide, Cikgu Chiu bagi 2 saja. Prinsip utama Perjanjian Malaysia 1963. Satu markah. Apa prinsip utama dalam Perjanjian Malaysia? Lepas tu jelaskan inti parti Perjanjian Malaysia. Inti parti ini ada berapa? So ada 8 markah. So jelaskan, Kamu jelaskanlah bagaimana inti parti itu. Kemudian sekurang-kurangnya 4 poin. 4 poin ataupun kalau kamu nak saling isi semua pun boleh. Ini soalan nombor 3 ni kena ingat inti parti ini ialah objektif. Objektif. So ada berapa? Ada 8. So kamu jelaskan. Jelaskan tu kamu hurai sikitlah berkenaan dengan objektif Perjanjian Malaysia. And kita kena tahu mengapakah pembentukan Malaysia yang sepatutnya diisytiharkan pada 31 Ogos ditangguhkan. Kenapa? 2 markah. Iaitu negara jiran. Negara jiran yang itulah. Kamu cari sendiri negara jiran. Siapa itu negara jiran? Kenapa dengan negara jiran itu? Okey. So pada pendapat anda, mengapakah pembentukan Malaysia pada tahun 1963 berjaya dilaksanakan? Why? 4 markah. So kamu kena tulis pendapat saya lah, jangan tulis pendapat anda. So pendapat saya, why Malaysia Plan berjaya? 1 is sistematik lah. Perancangan yang sistematik. Nombor 2 apa dia? Nombor 2 kerjasama penduduk. Kerjasama masyarakat. Masyarakat. Nombor 3 apa dia? Mendapat persetujuan. Oh, very good Kamalia. Awesome. Cikgu Chiu bagi 3 bintang untuk anda. Apa pendapat anda? Daniel tanya. Okey, tanya kawan. Okey, alright. So nombor 3 persetujuan, mendapat persetujuan bersama. Nombor 3 apa dia? Nombor 4. Nombor 4 ialah apa? Nombor 4 ialah kebijaksanaan pemimpin kita. Siapa pemimpin kita ni yang menjayakan Malaysia? Tulis. Sebelum cikgu end slide ni tolong tulis. PM. Yes, PM apa tu? PM kedua ke PM pertama? Nama apa PM tersebut? Kebijaksanaan pemimpin. Pemimpin. Tunku Abdul Rahman. Alright, thank you. PM pertama Kawitini. Good. Daniel, Tunku Abdul Rahman. Yes. Daniel, saya bagi 8 bintang sebab kamu tulis dengan penuh, ayat huruf besar semua. Tapi yang lain saya bagi 9 markah. Bukan 9 bintang sebab kamu ada kesungguhan. Okey, Kawitini copy and paste. Okey, tak apa. Betul. Minta maaf Kawitini. Kamu betul-betul itu So okey, sekian, terima kasih melaksanakan tugasan anda dengan jaya. Stay safe and buat kerja anda. Terima kasih.